Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Google 10 akan membentangkan analisis semetik leksikal dalam novel Awak Sudi Tak karya Liza Noor. Untuk pengenalan, makna leksikal ini merupakan makna yang tersurat, makna umum atau makna perkamusan. Makna leksikal merupakan subbidang linguistik yang merujuk kepada kajian tentang suatu perkataan dalam sesuatu bahasa. Makna-makna yang terdapat dalam kamus dikenali sebagai makna leksikal kerana makna tersebut melibatkan sendiri tanpa sebarang penggunaannya dalam ayat. Makna semetik leksikal boleh disampaikan dengan meminjam perhubungan antara unsur-unsur yang bentuk struktur makna tentang suatu perkataan. Menurut Chen, makna leksikal merupakan adalah bentuk perkataan yang diturunkan dari leksikon iaitu kosakata dan pembedaraan kata. Struktur makna leksikal bagi suatu perkataan dikenali sebagai istilah sinonim, antonim, homonim, hypernym, homofon, homograf, hyponim, polisemi, meronim, pertindihan dan ketasaan. Kami telah memilih novel sebagai fokus kajian kami. Novel merupakan sebuah medium penulisan yang digunakan untuk berhubung dengan masyarakat bagi menyampaikan tentang nilai-nilai budaya, pendidikan, sosial dan moral. Novel juga merupakan kisah yang dibukukan dan dianggap sebagai sebuah karya fiksyen yang mengandungi imajinasi pengarang maupun penulis. Pengkaji telah menganalisis sebuah teks bertulis berdasarkan novel yang mengangkat tema konflik kekeluargaan dan cinta bertajuk Awak Sudi Tak karya Liza Noor. Antara kajian-kajian lepas yang telah diperolehi adalah yang pertama, Muhammad Luqman Ibnu Hakim, yang kajiannya berfokuskan kepada leksikal sinonim dalam Al-Quran, satu analisis fungsi dan kesan semetik. Kajian ini memfokuskan tentang sinonim yang menjadi salah satu fenomena perbahasan utama dalam kalangan ahli bahasa, terutama dalam teks Al-Quran. Kajian ini melibatkan secara keseluruhannya mendapati bahawa leksikal semetik yang terdapat di dalam Al-Quran itu mempunyai intipati, kesan serta fungsinya yang tersendiri. Kajian yang kedua daripada Siti Faridah Saleh dalam kajiannya fokus kepada analisis semetik leksikal dalam novel Sangkar karya Samsiah Muhammad Noor. Kajian ini juga turut memfokuskan kajian leksikal yang meliputi kajian terhadap makna sinonim, antonim, hyponim, meronim dan sebagainya. Meliputi analisis terhadap teks novel yang bertajuk Sangkar karya Samsiah Muhammad Noor. Kajian yang ketiga daripada Nurul Hayati dan Cik Ibrahim, konsep sinonim dalam teks terjemahan novel Navia ke dalam bahasa Melayu oleh Abdullah Hussein. Kajian ini berfokus kepada konsep sinonim yang dikenal pasti dalam novel teks tersebut dari segi sinonim, struktur kata, konteks pentafsiran ayat, kaedah penterjemahan serta kebudayaan bahasa sasaran. Objektif kajian kami adalah berfokus kepada dua, iaitu menganalisis kekerapan penggunaan semetik leksikal dan membincangkan semetik leksikal dari segi pemberian dan hubungan makna berdasarkan novel Awak Sudi Tak karya Liza Noor. Kaedah kajian kami ialah menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menjalankan analisis. Bahan teks novel yang digunakan dalam kajian ini ialah novel Awak Sudi Tak karya Liza Noor. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana data-data yang diperolehi daripada teks novel akan dihuraikan dalam bentuk angka dan peratusan. Kajian ini memfokuskan kepada makna leksikal dari segi hyponim, sinonim, antonim dan meronim dalam novel Awak Sudi Tak karya Liza Noor. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah, saya akan teruskan pembentangan seterusnya berkaitan dengan kutipan data kajian yang telah diperolehi daripada novel yang kami kaji, iaitu novel Awak Sudi Tak karya Liza Noor. Hasil kutipan data ini adalah meliputi data antonim, hiponim, meronim dan juga sinonim. Baiklah, terlebih dahulu saya akan jelaskan berkaitan dengan makna sinonim dan juga makna antonim. Menurut Kamus Dewan, antonim membawa maksud kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Dalam makna antonim ni, kita boleh lihat dalam slide terdapat dua jenis antonim, iaitu antonim komplementer dan juga antonim relasional. Antonim komplementer ini ialah pasangan yang saling melengkapi di mana ayat atau perkataan tersebut tidak akan sempurna tanpa kehadiran pasangannya. Manakala antonim relasional pula ialah makna yang symmetrical bagi anggota pasangannya
bagi anggota pasangannya, manakala makna sinonim pula ialah dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang hampir sama dalam sesuatu bahasa. Baiklah, saya akan teruskan berkaitan dengan penerangan hasil data kajian bagi antonim. Berdasarkan data kajian, kekerapan paling tertinggi bagi antonim komplementer ialah perkataan mati dan hidup. Untuk kekerapan perkataan mati ialah sebanyak 56 bersamaan 14,40%, manakala untuk perkataan mati ialah sebanyak 39 bersamaan dengan 10,3%. Berdasarkan kekerapan ini, kita dapat lihat bahawa penulis lebih menerangkan tentang perasaan, keadaan, suasana hati serta tindakan dalam novel ini. Manakala kekerapan antonim komplementer yang paling terendah, kita boleh lihat dalam slide, iaitu perkataan panas dan sejuk. Bagi perkataan panas, kekerapan ialah sebanyak 8 bersamaan 2,6%, manakala kekerapan bagi perkataan sejuk sama dengan kekerapan bagi perkataan panas, iaitu sebanyak 8 bersamaan 2,6% juga. Okey, kita dapat lihatlah di mana penulis kurang menerangkan tentang keadaan persekitaran dan alam, kerana novel Awak Sudi Tak ni banyak melibatkan atau memerihalkan tentang perasaan watak-watak yang dimainkan dalam novel ini. Seterusnya ialah antonim relasional. Okey, kita boleh lihat dalam slide seterusnya. Okey, dapatan kajian mendapati bahawa kekerapan paling tertinggi bagi antonim relasional ialah perkataan lelaki dan perempuan. Kekerapan bagi perkataan lelaki ialah sebanyak 188 bersamaan 30,27%, manakala perkataan bagi perempuan adalah sebanyak 183 bersamaan 29,47%. Berdasarkan kekerapan ini, berdasarkan kedua-dua kekerapan ini, kita dapat lihat bahawa penulis banyak menekankan watak lelaki yang mempunyai sifat sombong yang mendorong kepada kehancuran sesebuah keluarga dan wanita dalam memberikan tekanan emosi. Manakala kekerapan antonim relasional yang mempunyai kekerapan paling terendah ialah perkataan suami dan juga isteri. Okey, kita dapat lihat di dalam slide, iaitu kekerapan bagi perkataan isteri ialah sebanyak 20 bersamaan 3,22%, manakala kekerapan bagi perkataan suami adalah sebanyak 5 bersamaan 0,81%. Dalam hal ini kita dapat lihatlah bahawa penggunaan perkataan suami jarang digunakan dalam novel ini kerana penulis tidak banyak memeliharkan tentang hubungan suami isteri yang menepati ciri-ciri suami yang baik. Okey, seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian bagi sinonim. Okey. Berdasarkan data yang dipaparkan, kita boleh lihat di dalam slide, kekerapan paling tertinggi bagi sinonim ialah perkataan pulang dan balik. Kita dapat lihat di dalam slide ini, iaitu kekerapan bagi perkataan pulang adalah sebanyak 13 bersamaan 8,23%, manakala kekerapan bagi perkataan balik adalah sebanyak 52 bersamaan 32,91%. Berdasarkan kekerapan paling tertinggi ini, kita dapat lihat bahawa penulis lebih banyak menggunakan perkataan balik berbanding pulang kerana sesuai untuk percakapan biasa, misalnya penggunaan bahasa selanga dan juga bahasa pasar. Okay, seterusnya yang terakhir ialah kekerapan sinonim yang paling terendah ialah perkataan sepi dan sunyi. Okey, kita dapat lihat di dalam slide, iaitu kekerapan paling terendah bagi perkataan sepi adalah sebanyak 4 bersamaan 2,5%.
53% dan kegerapan bagi perkataan sunyi ialah 1 sahaja bersamaan 0.63% sahaja. Okay, kita dapat lihatlah melalui kegerapan ini penulis jarang memeliharkan tentang keadaan dan suasana sekeliling. Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Okey, saya akan menyambung pembentangan yang berkaitan dengan hasil dapatan kajian. Okey, saya akan terangkan tentang meronim. Meronim adalah perkataan yang digunakan bagi menunjukkan hubungan sebahagian daripada sesuatu perkara. Okey, dapat kita tengok pada hasil dapatan iaitu slide seterusnya. Okey, meronim. Okey, hasil kajian yang tertinggi adalah anggota badan, manakala yang terendah adalah kategori rumah. Okey, dapat kita lihat anggota badan. Okey, apabila kita tengok kepada badan, okey, kita dapat tengok mata, rambut, kita dapat perihalkan tentang apa yang ada pada anggota badan. Okey, anggota badan mempunyai jumlah kekerapan sebanyak 382, manakala bersamaan dengan peratusan 87.2%. Manakala meronim yang terendah ialah kategori rumah. Okey, apabila kita tengok kepada rumah, apa yang boleh kita perihalkan? Okey, misalnya pintu, lantai, bilik ataupun tangga. Okey, dengan kekerapannya sebanyak 56 bersamaan dengan 12.77%. Penggunaan meronim tertinggi ialah kelompok anggota badan. Hal ini kerana penulis banyak menggunakan panca indera untuk memerihalkan seseorang ataupun sesebuah watak. Okey, manakala meronim terendah ialah kelompok rumah kerana penulis kurang menjelaskan tentang latar tempat kerana penulis lebih mementingkan kepada penggunaan watak. Okey, kita pergi pula kepada dapatan yang seterusnya iaitu hiponim. Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain, atau dengan definisi mudahnya ialah ungkapan yang maknanya dianggap sebahagian daripada makna sesuatu yang lain. Okey, contoh bagi kelompok pekerjaan, misalnya kita dapat terangkan tentang pendidik, jururawat, polis. Okey, hasil dapatan yang kami dapat ialah yang tertinggi adalah kelompok pekerjaan, iaitu kekerapannya sebanyak 91 manakala bersamaan dengan 34.99%. Hal ini kerana tertinggi sebab penulis lebih mementingkan kumpulan pekerjaan untuk memaparkan latar belakang pekerjaan watak. Kerana penulis lebih mementingkan golongan profesional. Okey, contohnya dengan satu watak ni, okey, penulis dapat mentafsirkan bidang pekerjaan dia. Contoh pendidik. Okey, manakala hiponim yang terendah ialah buah. Contohnya duku, mempelam ataupun mempelam. Dengan jumlah kekerapan sebanyak 4 bersamaan dengan 1.54%. Hal ini kerana buah kurang perkataan buah ataupun kategori buah kurang digunakan oleh penulis. Okey, dapatan okey, habis sudah dapatan hasil kajian kita, iaitu antoni komplementer, antoni relational, antoni sinonim, hiponim, meronim. Okey, dapat kita simpulkan bahawa 40% dikategorikan dengan antoni komplementer. Okey, dapatan antoni relasional jatuh kepada
33%, manakala sinonim 9%, meronim pula 23% dan hiponim iaitu sebanyak 14%. Okey. Yang paling tinggi adalah antonim relasional sebab penulis lebih gemar memerihalkan sifat dan perwatakan mengikut jantina. Novel Awak Sudi Tak ini telah menggunakan konflik kekeluargaan yang berpunca dari sikap tidak bertanggungjawab seorang lelaki ataupun suami kerana melakukan penganiayaan kepada watak-watak seperti perempuan, wanita, ibu dan isteri yang tersakiti. Oleh itu, penulis banyak mendefinisikan perihal lelaki yang bermacam ragam. Okey, manakala yang terendah adalah sinonim. Okey, kenapa sinonim ni terendah? Kerana penulis jarang memerihalkan unsur alam dan persekitaran. Setakat itu sahaja pembentangan kumpulan kami. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.